Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so ini dia satu pencerahan yang padu ya berkaitan dengan tren anak muda sahabat-sahabat semua. Jadi memang terbaik dan apa yang dikatakan itu satu yang masuk akal. Jadi saya sarankan supaya sahabat semua menonton video ini supaya kita lebih mengetahui apakah yang anak-anak muda suka dan juga pemikiran mereka. Ya, bagaimana juga turut mengaitkan ya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam program Temu Anwarnya ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan kita untuk menonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton bersama sahabat-sahabat semua. Sebenarnya kita kena belajar sifat orang muda. Sebenarnya apabila Parlimen telah meluluskan undi 18 dan undi automatik, kita kena faham sejarah kelulusan perlembagaan ini yang mana telah dipersetujui oleh parti pembangkang dan juga parti kerajaan ketika itu. Bagi diorang ketika itu, inilah orang kata ada satu orang kata kelainan. Sebab selalunya apabila akta ataupun satu peraturan perlembagaan yang dibentangkan oleh kerajaan selalunya akan dibantah oleh pihak lawan ataupun pembangkang. This is norms, conventional lah. Tapi yang berlaku pada akta undi 18 ni is unconventional, di luar kebiasaan. Dan saya nak bagi tahu, sebenarnya bukan UMNO saja yang ada masalah dengan undi 18 ni. Semua parti dalam kerajaan ataupun pembangkang dia ada igawan buruk. Kerana apa? Kerana kita tak ada data. Saya percaya yang wanita ni bila dia buat culaan, dia tengok pengundi muda 18 tahun ke atas ni yang automatically masuk menderu-deru dalam sistem kita, dalam sistem SPR kita. Kita tak ada data. Sebab isu kita kuat masa zaman sebelum ini disebabkan kita ada data. Kita ada pengundi yang traditional voters untuk kita. Okey? Bila masuk setiap hari ini setiap hari 20,000, 30,000 pengundi-pengundi baru masuk. Kita tak ada data dan diorang ni bila tak ada data, diorang ni jadi non-partisan. Bila jadi non-partisan, kita lagi susah nak outreach. Sebab ini yang telah termaktub dalam perlembagaan. Hook or by crook, kita kena terima yang diorang ni dah dalam sebahagian daripada sistem. Dan saya nak terangkan kepada rakan-rakan terutamanya pada pemuda dengan puteri. Ya, betul, mungkin kita anggap benda ni sebagai satu benda yang remeh pada awalnya. Mungkin Datuk Loman bagi tahu tentang statistik pengeluaran ataupun mengeluar mengundi ini agak rendah. Tapi kita jangan main orang kata mengambil perkara yang begitu remeh dalam setiap PRU dan setiap PRN ataupun PRK. Kita tengok contoh. PRK yang lepas di Tanjung Piai. Kita menang semua saluran, termasuk saluran orang muda. Tak ada satu pun saluran di Tanjung Piai, masa itu bersatu menang. Kita menang, MCA menang, besar. Okay? Kemudian kita pergi ke PRN Negeri Melaka dan PRN Negeri Johor. Statistik menunjukkan saluran orang muda semua menyokong kita, majoritinya. Tetapi tak sampai setahun berlaku di Melaka dan di Johor, apabila kita buat PRU, undi-undi yang sebelum ini pergi kepada kotak undi Barisan Nasional, dia terbalik. Dia pergi kepada PH. Ini bermaksud orang muda ada fickle-minded. Dia tidak bergantung kepada parti untuk ditentukan. Dia hanya hendak tahu apa yang sedap untuk dia ketika itu. Mungkin daripada segi sedekah, mungkin salah satu. Kedua, daripada segi dia tengok apa yang parti boleh bagi kepada dia dalam keadaan. Dia tak pernah fikir UMNO ni parti merdeka, parti nasional. Dia tak pernah. Kalau kita tanya dengan anak-anak kita pun sekarang ni, dia orang tak peduli pun. Bagi dia orang, dia tengok pemimpin itu sama ada di pemimpin Pak Lawak, pemimpin yang ada wisdom, pemimpin yang ada karisma, yang pemimpin ada orang kata keterampilan yang bagus. Ini yang dinilai. Inilah orang muda. So bila dia nampak sesuatu benda yang dia tak suka, dia akan menjauhkan diri daripada benda-benda negatif. Sebagai contoh, saya nak bagi tahu,
Mungkin ramai yang tak setuju apabila konsert Coldplay dimainkan di Malaysia. Mungkin sebabkan isu LGBTQ. Tapi tahu tak, 60,000 tiket dalam masa 2 jam habis. Majoriti budak Melayu yang beli tiket. Macam mana kita nak cakap isu Coldplay ni? Walhal orang budak-budak muda. This is sentiment yang kita kena pandai olah. Macam mana kita nak tarik minat orang muda. Kalau kita tengok PMX sekarang ni, pergi ke universiti-universiti. Keterampilan Perdana Menteri yang tunjuk minatnya pada orang muda menampakkan satu benda yang baik. Open session dengan PMX. 1 jam, 2 jam. Ini orang muda yang nak. Kita kena ikut trend dan kita kena duduk dalam kasut diorang. Bukan kita minta diorang duduk dalam kasut kita. Saya dah berusia hampir 50 tahun. Rakan-rakan lain. Dan saya ada juga anak perempuan. Saya pernah tanya dia. Dia pernah cerita dengan saya. Papa, kelakarlah menteri ni. Zaman dululah Perikatan Nasional. Bila keputusan ini menjadikan, contohlah, saya malah nak refer lah, tapi ada satu menteri dulu, tiba-tiba keluar pakai fashion, baju cantik, kurus, tiba-tiba. Dia pun cakap, Pak, dia ni menteri jaga kebajikan masyarakat ke atau jaga body dia sendiri? Ini salah satu benda yang dijadikan bahan lawak. So, bila dia tengok benda macam tu, dia rasa, this is not fit to be a minister, not fit to be a leader. Kan? So, kita kena bawa satu naratif baru pada orang muda. Saya lebih berminat kepada orang muda ni, dan apabila saya menjadi ketua bahagian, saya cakap dengan ketua pemuda saya, dengan ketua puteri saya. You buatlah satu benda, make it something yang ada wow factor. Yang orang muda, tak apalah, you nak pergi hiking ke, you nak pergi buat sesuatu benda, as long that they know they fit. Saya baru-baru ni, saya cakap terus terang, I've been and I went to konsert Jiwa Kacau sebab nak bawa anak saya. Ada Bang Face-nya, ada Insomniacs-nya, ada No Hujannya. Sebab saya nak tengok, dan saya bila tengok konsert tu 10,000 anak muda, saya rasa this is our niche market. This is our market sebenarnya. Sebab apa? Ini kehendak doang. Tapi kita kontrol dengan keadaan yang harmoni. Jangan kita halang. Bila halang, budak muda ni tantrum. Bila dia tantrum, dia tengok pemimpin tu tak fit lah. Tak secocok lah dengan diorang punya needs and diorang punya idea ataupun pemikiran. So kita kena faham benda-benda macam ni. Dan saya minta itulah yang sebenarnya. Kalau boleh, kalau Zamri, Syikin Ain, pergi tengok konsert tak apa. Ni ada banyak-banyak konsert ni. Faizal Tahir, lepas ni ada konsert Double Trouble. Tak apa, go. Pergi je lah, apa masalah. So something yang you tengok catchy, dia tengok Zamri ni pun boleh pakai baju jaket kulit, pergi tengok konsert. Because that's his market for you. Sebab kalau kita tak buat macam ni, macam mana kita nak jadikan sebagai contoh? Saya dulu pernah tahu benda lah, ni kelakar lah. Azman Atta tu. Dia pernah jadi ketua bahagian saya. Masa tu saya zaman muda. Umur 18, 19 tahun. Dia masuk kelab-kelab malam tu. Bukan cerita nak buruk pasal dia lah, tapi dia masuk kelab malam. Nanti Kak Norizan kenal tu Azman Atta. Bila dia orang tanya dia, Tok, kenapa Datuk kelab malam? Siapa yang nak santun orang-orang di kelab malam ni? Dia tanya saya, dia tanya siapa nak santun? Penyanyi-penyanyi kelab malam ni, pekerja-pekerja dekat kelab malam ni, siapa yang nak santun? Dia orang ni pengundi. Bila saya fikir balik, there's something yang betul in common lah dia cakap. Kalau kita tak ikut, bukanlah kita suruh jadi orang macam Azman Atta ni duduk kat sana. Tak, tapi pemikiran dia lebih kepada tu. 20-30 years ago dia dah fikir macam tu. Maksudnya dia dah fikir dah. Dia punya Blue Ocean Strategy ni dah way forward dah pada kita yang ada sekarang ni. So saya minta pada pemuda, puteri especially, do something catchy. Do something sexy untuk tarikkan orang muda ni supaya bersama dengan saya. Saya cakap terus terang, saya pergi je konsert, saya tengok dengan anak saya. Saya tengok anak saya headbanging pun cakap, inilah budak muda. Tapi kita kontrol lah. Okay? Wallahualam. Terima kasih. Itu dia sahabat-sahabat semua, sedikit perkongsian yang menarik ya untuk kita fikir bersama bagaimana tren anak muda ini
dan juga bagaimana untuk reach out mereka. Satu pencerahan yang terbaik, dan ini saya percaya boleh dijadikan sebagai landasan ya bagaimana untuk reach out ya pengundi-pengundi muda, anak-anak muda khususnya. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Sekiranya Anda juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, termasuk juga GTA, geng takut Anwar, apabila mereka ini memberikan komentar ya penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, saya sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Belanda, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.